Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah petang ni giliran saya untuk berkongsi maklumat tentang tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu tentang infak atau sedekah dan juga kaitannya dengan Ramadan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Urustia Wadah yang menganjurkan program ini dan memberi kesempatan pada saya untuk kita berkongsi maklumat sedikit pada petang ini. Jadi pada petang ini saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang sebab masa pun cuma 20 minit. Jadi sebenarnya saya ada satu buku yang saya rujuk lah untuk kita kongsi bersama, iaitu tajuk dia kalau saya boleh tunjuk, Power Sedekah. Power Sedekah. Yang ini disusun oleh seorang yang bernama Ustaz Muhammad Asmadi. Jadi panjang juga buku ni, lebih kurang 270 muka surat. Jadi saya hanya petik beberapa perkara yang saya fikirkan penting lah untuk kita sama-sama kongsikan pada petang ni. Jadi terlebih dahulu saya ingin tekan sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan infak ataupun sedekah. Mengikut pengertian dalam buku ini, dari segi bahasa sedekah ini berasal daripada 3 perkataan, iaitu sod, dal dan qaf. Jadi sedekah juga berasal daripada kata asas as-sidq, iaitu benar atau jujur, kerana ia menunjukkan tentang kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah. Itu dari segi pengertian bahasa. Sementara dari segi pengertian istilah pula, ada beberapa ulama yang menyebutkan, misalnya Al-Jurjani berkata, sedekah ialah sesuatu yang diberikan kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Kemudian ada seorang lagi yang bernama Al-Gharib mengatakan, sedekah ialah harta yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan ibadah seperti zakat. Akan tetapi sedekah pada dasarnya disyariatkan untuk sesuatu yang bersifat sunnah ataupun sunat. Sedangkan zakat pula bersifat wajib. Jadi dalam kategori ini, sedekah atau infak ni dikategorikan pada 2 bahagian lah. Pertama, sedekah wajib iaitu zakat, dan kedua sedekah sunat, yang disebut sedekah atau infak atau derma dan sebagainya lah. Mengikut Imam An-Nawawi pula, iaitu pengarang yang memang terkenal, menamakan sedekah kerana ia membuktikan kejujuran pelakunya dan kebenaran imannya secara zahir dan batin. Dengan demikian, sedekah merupakan kejujuran dan kebenaran iman orang tersebut. Jadi dalam Al-Quran, perkataan infak atau sedekah ni lebih kurang ada disebut sebanyak 18 kali. 18 kali dalam Al-Quran. Dan selain daripada zakat, istilah wakaf dan juga ni disebut, iaitu hampir samalah antara sedekah, infak, kemudian zakat yang wajib. Sementara satu lagi disebut juga sebagai sedekah jariah ataupun wakaf. Itu dari segi istilahnya. Sementara dalam buku ini juga diterangkan beberapa pandangan ulama yang berkaitan dengan sedekah. Misalnya diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahawa beliau berkata, amal itu saling berbangga diri antara satu dan lainnya. Sedekah berkata, aku adalah yang terbaik di antara kalian. Akulah yang terbaik di antara kalian. Mengikut Imam
Abdul Aziz bin Umair pula mengatakan, solat akan menghantarkanmu menuju setengah perjalanan. Solat akan menghantarkanmu setengah perjalanan. Puasa pula akan menghantarmu sampai ke depan pintu istana raja. Sedangkan sedekah atau infak pula akan memasukkanmu untuk bertemu dengan raja. Ini antara istilah yang digunakan ataupun pendapat Imam Abdul Aziz. Satu lagi Imam di sini, Ibnu Abi Al-Jad menuturkan atau mengatakan, sedekah itu menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'az pula berkata, saya tidak mengetahui sesuatu biji yang beratnya mengimbangi gunung di dunia kecuali sedekah. Jadi kalau ikutkan sini ada banyak pandangan-pandangan ustaz yang ulama-ulama terdahulu yang mendetailkan tentang sedekah. Satu lagi misalnya dari Fudail bin Iyad pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka membawakan bekalan kita ke akhirat tanpa upah sedikit pun, sehingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Maksudnya pahala sedekah tu maknanya kita bukan bawa sendiri semasa di akhirat, tetapi kita titipkan ataupun kita kirimkan pahala sedekah tu kepada orang-orang yang kita pernah beri sedekah. Misalnya kalau kita dah sedekah pada orang miskin, jadi orang miskin tu nanti di akhirat akan bawa pahala kita untuk bertemu Allah SWT. Jadi mereka-mereka inilah yang tolong bawa sedekah-sedekah tersebut lah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, sesiapa yang diberikan harta oleh Allah, hendaklah dia menyambung hubungan dengan kerabatnya, iaitu saudara maranya, dengan harta itu. Memperindahkan jamuan untuk tetamunya, menolong orang yang memerlukannya, membebaskan tawanan, membekalkan orang dalam perjalanan, orang fakir miskin, mujahidin, serta bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Sebab dengan perkara-perkara itu, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Jadi begitulah pandangan ulama-ulama kita yang masyhur tentang sedekah. Selain daripada pandangan ulama, sebenarnya banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang bercerita tentang sedekah ni. Jadi dalil Quran ni mungkin banyak, jadi saya sebut salah satunya yang terkenal lah, dan juga ada dalam poster kita, poster yang slide yang kita tu, nanti mungkin boleh dipaparkan tu. Iaitu misalnya dalil Al-Quran dari ayat yang ke-262 surah Al-Baqarah. Dalam slide satu tu mungkin boleh tunjuk. Perumpamaan yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah adalah serupa dengan sebiji benih yang ditumbuhkan dengan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa saja yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas kurniaannya bagi orang yang mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah dan mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Itu antara dalil Al-Quran tentang sedekah yang memang terkenal lah, kita tahu semua. Dalam ayat tersebut, Ibnu Katsir telah pun menerangkan, mengulas tentang ayat tersebut. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan balasan dan pahala bagi orang yang berinfak di jalannya. Dengan mengharap redanya, sesungguhnya kebaikan akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat.
Dan ayat ini sebenarnya berlaku pada keadaan biasa. Maksudnya bukannya berlaku pada bulan Ramadan. Saya dah bertanya pada Ustaz yang mengajar kita di Anjur Rahman, Ustaz Muslim, dia kata ayat tersebut sebenarnya terpakai pada bila-bila masa saja. Jadi kalau pada bila-bila masa pun Allah boleh bagi pahala sedekah daripada 10 sampai ke 700. Maknanya kalau bulan puasa lebih-lebih lagi lah. Lebih banyak lagi lah. Jadi itu termasuk ayat yang telah diceritakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirannya. Juga diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawasanya seorang lelaki bersedekah dengan seekor unta yang terikat tali kendali di jalan Allah. Maka Rasulullah bersabda, sungguh hari kiamat nanti kamu akan mendapat 700 unta yang bertali kendali seperti itu. Begitu juga Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalannya, kemudian mereka tidak mengiringi atau dengan nafkah tersebut kebaikan-kebaikan dan sedekah itu dengan menyebut-nyebut pemberian. Maksudnya kita tak boleh beri sedekah kemudian kita ungkit-ungkit lah ataupun kita bercerita dengan orang lain. Itu tidak dibolehkan lah. Even kita tak boleh mengharapkan pun sebenarnya orang ucap terima kasih kat kita. Maknanya kalau orang tu tidak berterima kasih dengan kita pun janganlah kita kata, aku dah bagi pun ucap terima kasih pun tidak. Jadi tak payah sebut lah. Jadi itu pun dikira sebagai mengungkit-ungkit pemberian. Jadi itu juga tidak dibolehkan. Selain daripada ayat Quran yang saya sebut di atas, sebenarnya dalam pun hadis-hadis Nabi lagi banyaklah tentang kelebihan sedekah ni. Jadi kalau kita nak turunkan satu persatu seperti mana yang cantik dalam buku ni, rasanya tak sempat lah dalam masa yang diperuntukkan. Jadi saya hanya akan petik beberapa hadis Nabi yang berkaitan tentang sedekah ataupun infak. Satu daripadanya ialah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berinfaklah engkau, nescaya engkau akan diberi infak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Apa yang terkandung dalam kalimah berinfaklah engkau, nescaya engkau akan diberi infak, bermaksud membelanjakan atau menggunakan. Boleh juga diartikan manfaatkan harta untuk sedekah ke jalan Allah. Iaitu dapat dipahami bahawa jika kita bersedekah, maka Allah akan mencukupi belanja kita, perbelanjaan kita. Allah akan memberikan harta yang lebih banyak dan atau Allah mengeluarkan harta yang lebih banyak kepada kita. Itu maksudnya. Maknanya kalau kita sedekah, maknanya kita jangan risau harta kita berkurang. Sebenarnya insya-Allah harta kita akan bertambah lagi. Itu maksudnya. Kemudian dalam ayat yang sama juga, ayat yang tadi, diulas juga oleh seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Fatahi bin Abdul Muqtadar yang menjelaskan tentang makna hadis tersebut. Hadis yang berkaitan dengan ayat Quran ini, menerangkan tentang ayat Quran. Menjelaskan tentang makna hadis, iaitu berinfaklah ke jalan Allah dengan cara menderma, memberi dan bersedekah. Maka engkau akan diberi infak dengan ganti yang berlipat ganda dari apa yang telah engkau keluarkan di dunia ini.
Allah juga akan memudahkan urusanmu di akhirat, yakni dengan keampunan dan pahala yang berlimpah-limpah. Sebuah hadis lagi daripada Bilal menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berinfaklah wahai Bilal, dan janganlah kamu takut pengurangan daripada Tuhanmu yang memiliki arsy. Hadis riwayat atau berani. Istimana yang kita tahu Bilal ni ialah seorang hamba abdi. Jadi seorang hamba ni ialah orang miskin lah, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi still Nabi menggesa Bilal supaya bersedekah. Jadi Rasulullah dalam hal ini menasihati Bilal supaya dia berinfak dan berpesan agar tidak khawatir menjadi miskin. Kerana tidak ada cerita orang yang gemar bersedekah lalu menjadi miskin. Tak ada orang yang rajin bersedekah lalu jadi miskin. Tak ada. Melainkan bertambah kaya ada. Maksud hadis tersebut menurut Ibrahim bin Fathi adalah bersedekahlah dan berdermalah dengan segala kemampuan untuk menuju jalan kebaikan dan jangan takut terhadap kemiskinan. Sesungguhnya engkau sedang berurusan dengan Rabb yang maha berkuasa, yang memiliki harta simpanan yang tak pernah akan habis hanya kerana diinfakkan oleh seorang yang memerlukan. Yang menunjukkan bahawa Allah ni maha kaya lah. Jadi jangan risaulah. Harta yang kita keluarkan tu mungkin dalam bentuk wang ringgit, tapi insyaAllah Allah akan ganti dengan bentuk yang lain pula, yang kita tak tahu, yang lebih baik dan lebih banyak. Jadi sebenarnya sedekah ataupun rezeki itu sebenarnya bukan duit ringgit saja. Sebenarnya kesehatan, kelapangan, ilmu dan sebagainya itu adalah juga rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hadis daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perbuatan baik akan mencegah berbagai keburukan, kerosakan dan kehancuran. Dan orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka adalah orang yang mendapat kebaikan di akhirat. Satu lagi hadis yang mungkin saya boleh di sini ialah daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah juga pernah bersabda, tiada satu hari pun yang dimasuki oleh seorang hamba kecuali ada dua malaikat turun kepadanya. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pahala kepada orang yang sedang berinfak atau sedang bersedekah. Malaikat yang satu lagi pula berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang memegang hartanya, orang yang kedekut, orang yang genggam tak tiris. Alangkah indahnya hidup ini kalau selalu mendapat doa dari malaikat. Dan alangkah celakanya jika diri ini juga mendapat doa berhumpa kehancuran daripada malaikat. Ingatlah, malaikat akan selalu mendoakan kita apabila kita bersedekah. Dia memintakan pahala daripada Allah untuk diri kita. Pahala itu berupa balasan yang di akhirat dan mungkin juga balasan langsung di dunia. Adapun balasan langsung di dunia adalah rezeki yang berkat yang terus bertambah-tambah, serta panjang umur dan sihat walafiat. Hadis daripada Yazid pula menjelaskan sesungguhnya Abu Khair menceritakan bahawa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang berada dalam naungan sedekahnya sehingga dia dihukum dengan apa yang telah diperbuat antara manusia.
Yazid berkata, Abu Al-Khair tidak pernah berbuat kesalahan dengan tidak bersedekah satu hari pun, walaupun harus bersedekah dengan roti kering atau bawang putih. Jadi dalam hadis ni jelas menunjukkan kepada kita sebenarnya bersedekah ni tak kira musim, tak kira musim, tak kira bulan. Kita kena bersedekah. Sebab itulah kita dalam wadah ni kita cadangkan supaya kita tubuhkan tabung subuh untuk diletak di rumah masing-masing. Jadi setiap orang, setiap ahli keluarga boleh mengisinya pada setiap pagi selepas subuh. Jadi itu antara satu amalan yang baik yang boleh kita amalkan lah. Sambil itu kita juga memberi pengajaran dan didikan pada anak-anak cucu kita di rumah supaya membiasakan menabung. Dalam musim COVID ni mungkin kita tak boleh nak pergi ke surau atau di masjid. Jadi dengan adanya tabung subuh tu mungkin kita boleh isi seberapa banyak tiap hari sampai habis COVID, sampai habis Ramadan. Kemudian nanti kalau dah raya nanti bolehlah kita sumbangkan ke mana-mana lah, sama ada surau ataupun di masjid, atau kita sumbang kepada wadah sendirilah. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi tentang penjelasan tentang sedekah pada ini. Selain daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan sedekah, mungkin saya boleh kongsi sikit tentang beberapa maklumat mengenai pahala dan juga manfaat bersedekah. Dalam buku ini dia ceritakan agak banyak jugalah kebaikan-kebaikan yang mungkin tak sempat dibacakan semua. Mungkin saya boleh ambil beberapa yang sempat lah. Pertamanya, manfaat daripada sedekah. Yang pertama, sedekah ini boleh merupakan pensuci atau pembersih dosa. Jadi dalam ayat Quran surah At-Taubah ayat 103 Allah menjelaskan, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud kalimah membersihkan mereka adalah membersihkan daripada dosa-dosa mereka dan daripada kebatilan jiwa, kebakilan ataupun kedekut, jiwa yang kedekut. Mensucikan mereka maksudnya menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan perkara yang mulia dan baik. Sebab sedekah merupakan pembersih, pensuci, penghapus kesalahan dan pengangkat darjat. Yang kedua, sedekah merupakan bentuk ketundukan ataupun kepatuhan kita kepada Allah SWT. Jadi dalam kelebihan berikut disebut juga dalam ayat Quran surah Al-Anfal disebut, wahai orang beriman, penuhilah suruhan Allah dan suruhan Rasul. Apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Maknanya di antara sifat-sifat orang beriman dan bertakwa itu ialah dia bersegera melaksanakan perintah Allah. Jadi tuntutan bersedekah ataupun berinfak ni ataupun berzakat ni ialah perintah Allah. Jadi oleh kerana itu siapa-siapa yang membayar zakat, bersedekah, berinfak ni sebenarnya mereka ni ialah mereka-mereka yang patuh pada perintah Allah. Jadi terbuktilah bahawa hamba-hamba yang rajin, maknanya bersolat dan mendapatkan sebagian rezeki yang kami berikan. Seperti mana yang disebut dalam surah Ibrahim ni, katakanlah kepada hamba-Ku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat
menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada masa itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Surah Al-Baqarah juga menyebutkan, dan belanjalah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian yang ketiga, daripada kelebihan zakat juga disebutkan bahawa orang mukmin akan berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang ini banyak dinyatakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan. Jadi salah satu daripadanya ialah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Utbah bin Amir. Misalnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sehingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, sehingga ditetapkan keputusan di antara manusia. Ini menunjukkan bahawa memang betul lah, maknanya sedekah ini juga boleh melindungi kita di akhirat. Di dalam panas terik matahari yang sejengkal tu, maknanya sedekah boleh melindungi kita dari panas terik di akhirat. Dalam hadis juga ada disebut tentang 7 golongan mereka yang mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini antara sifat orang yang suka bersedekah secara sembunyi, dan insyaAllah mereka ini akan dapat naungan Allah semasa di padang mahsyar, insyaAllah. Dan yang keempat, sedekah dapat menghindarkan musibah dan boleh menjauhi kematian yang buruk. Yang kelima, sedekah merupakan tanda dan bukti nyata keimanan yang benar. Maksudnya nak tahu orang tu betul-betul beriman atau tidak, tengoklah dia rajin sedekah ataupun tidak. Walaupun dia rajin solat, tapi kalau dia belum bersedekah, maknanya dia belum benar-benar beriman seperti mana yang dinyatakan oleh iman dia. Yang ini Imam Nawawi menegaskan, sedekah merupakan hujah dan bukti atas keimanan pelakunya, kerana orang munafik tidak melakukannya dan tidak meyakininya. Kerana itu orang yang bersedekah bererti telah membuktikan kejujurannya dan kebenaran imannya. Yang ke-6, sedekah merupakan penebus bagi seorang Muslim daripada belenggu yang mengikatnya. Maknanya maksud belenggu di sini ialah belenggu dosa dan maksiat. Jadi kalau orang tu rajin bersedekah, insyaAllah dia terhindarlah daripada bermaksiat dan dosa. Kemudian yang terakhir kerana masa cemburu kita, yang terakhir di sini saya sebut juga, Allah akan memberi ganti kepada orang bersedekah. Maksudnya Allah dah janji di mana tadi, mana akan ganti dengan pahala yang berganda lah, daripada 10 hingga ke 700. Terutamanya kalau bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah. Terutamanya kalau kita tengok daripada yang telah Allah nyatakan seperti dalam surah Al-Qadr, malam Lailatul Qadar, maknanya lebih daripada 700 kali ganda, iaitu pahala selama lebih kurang 1000 bulan. Itu banyak lah. Jadi insyaAllah kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat kita memberi apa yang kita ada dengan ikhlas. Kalau yang boleh bagi banyak, bagilah banyak. Boleh yang ada sikit, bagilah sikit. Tapi yang penting ikhlas. Kerana dengan keikhlasan itu sajalah segala amalan kita ini akan diterima Allah. Sempena bulan Ramadan yang muda ini, pihak
Pusat Infak Wadah juga telah menganjurkan kempen untuk kita berinfak bagi tujuan membantu saudara-saudara kita, staf-staf kita yang masih memerlukan, kerana mereka tidak dapat bertugas bekerja, terutamanya mereka-mereka yang menjadi penjaja yang bekerja sendiri, memang terputus pencarian mata pencarian mereka. Oleh kerana itu kita telah pun menggerakkan tabung dan juga usaha untuk kita membantu mereka lah. Selama ini kita telah pun bekerjasama dengan AYG dan dapat mengumpulkan sumbangan dalam bentuk beras dan minyak masak dan juga barang-barang dapur untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan, terutamanya di rumah-rumah PPRT yang kita tahu memang kebanyakannya orang yang taif yang perlu bantuan. Hampir 1,000 keluarga telah dapat bantu. Jadi untuk kali ini dalam bulan Ramadan kita akan teruskan usaha ini dan kita harapkan kepada sahabat-sahabat ahli wadah dan juga semua simpatizer kita untuk mengeluarkan bantuan. InsyaAllah kita akan membantu mereka yang memerlukan, termasuk ahli kita sendirilah yang juga memang amat memerlukan, terutamanya bagi menghadap hari raya yang akan datang. Saya rasa itu saja dari saya dan saya minta maaf lah kalau perbincangan ataupun perkongsian maklumat ni tak berapa jelas, mungkin dari segi gambar atau dari segi suara. Cuma saya ucapkan terima kasih banyak, maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana sudi mendengar dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.